Empayar Ottomania adalah sebuah negara yang menguasai sebahagian besar Eropah Tenggara, Asia Barat dan Afrika Utara antara abad ke-14 dan awal abad ke-20. Sejarah Empayar Ottomania. Asal nama daripada pengasasnya sendiri, Ottoman bin Ertugrul. Tempoh memerintah daripada 1259 Masihi hingga 1924 Masihi. Kawasan pemerintahan meliputi benua Eropah, Asia dan Afrika. Mempunyai seramai 37 orang pemerintah. Pusat pemerintahan terletak di Sogod, Bursa, Edirne dan Istanbul. Ini merupakan tokoh terkenal Empayar Ottomania. Yang pertama, Ottoman bin Ertugrul. Tempoh pemerintahan selama 27 tahun. Sumbangan yang dilakukan adalah menyatukan wilayah Anatolia Selatan selepas ditinggalkan Byzantium, mensyarkan kemerdekaan Anatolia daripada kerajaan Saljuk dan pengasas kerajaan Ottomania. Tokoh seterusnya adalah Sultan Murad pertama bin Orkan. Tempoh pemerintahan selama 30 tahun, mempunyai sumbangan seperti membentuk pasukan Janissary, membentuk angkatan tentera laut dan menjadikan Edirne sebagai ibu kota. Tokoh Empayar Ottomania yang seterusnya adalah Sultan Muhammad Al-Fatih bin Murad II. Tempoh pemerintahan selama 31 tahun. Sumbangan beliau adalah membuka kota Konstantinopel pada tahun 1453, menyatukan Empayar Utara Balkan bagi mengelakkan serangan Hungary dan mewakafkan Hagia Sophia sebagai masjid dan membina kompleks Al-Fatih. Tokoh Empayar Ottomania yang terakhir adalah Sulaiman Al-Kanuni bin Salim. Tempoh pemerintahan selama 48 tahun. Sumbangan beliau adalah membuka Belgrade, Algeria dan Tunisia, menuntut undang-undang yang dikenali sebagai kanun, dan akhir sekali mengadakan hubungan dengan Perancis yang merupakan kuasa besar pada waktu itu. Faktor kegemilangan dalam kerajaan Osmania. Terdapat 4 faktor dalam kegemilangan kerajaan Osmania. Yang pertama ialah pentadbiran kerajaan tersebut. Yang kedua ialah keilmuan. Yang ketiga ialah sosial dan terakhir sekali ialah ketenteraan kerajaan tersebut. Faktor pertama dalam kegemilangan kerajaan Osmania ialah pentadbiran. Pemerintah berkuasa menjadi kota agama, kota tentera dan kehakiman, menyelaraskan pemerintahan dan keagamaan dibantu oleh pegawai pentadbiran. Faktor kedua dalam kegemilangan kerajaan Osmania ialah keilmuan. Menjadikan masjid sebagai pusat perkembangan ilmu, menaik taraf dan membina institusi masjid seperti Masjid Kasbah di Algeria untuk merancangkan aktiviti keagamaan. Faktor ketiga dalam kegemilangan kerajaan Osmania ialah sosial. Penjagaan kebajikan rakyat menerusi bantuan kepada golongan yang memerlukan, mewujudkan suasana harmoni dalam masyarakat, sistem wakaf yang sistematik. Faktor terakhir dalam kegemilangan kerajaan Osmania ialah ketenteraan. Semangat jihad yang tinggi dalam kalangan tentera demi mempertahankan negara, menjaga kebajikan tentera dengan meneraskan sistem kenaikan pangkat, imbuhan dan kelengkapan senjata. Corak pemerintahan semasa zaman kerajaan Osmania. Terdapat 3 golongan dalam undang-undang kerajaan Osmania. Yang pertama ialah orang Islam, yang kedua ialah orang bukan Islam dan yang ketiga ialah pedagang. Pada zaman kerajaan Osmania terdapat 2 sistem kehakiman,
Yang pertama ialah undang-undang syariah yang berdasarkan Quran dan hadis. Yang kedua ialah undang-undang kanun yang ditentukan oleh sultan, iaitu mahkamah yang diruskan oleh qadi yang Tiltik Sultan. Terdapat dua cabang utama dalam kerajaan Osmaniyah, iaitu tentera kerajaan Osmaniyah dan pentadbiran kerajaan Osmaniyah. Ketenteraan terbagi kepada dua, iaitu tentera darat dan juga tentera laut. Tentera darat memiliki modal yang besar, iaitu urban yang boleh menghancurkan tembok kota. Tentera laut pula mempunyai armada tentera laut yang ditakuti oleh seluruh dunia. Pentadbiran. Pihak berkuasa tertinggi dalam Empayar Osmaniyah ialah Sultan, yang dianggap sebagai pemimpin politik dan juga agama negara. Sultan mempunyai kuasa mutlak, tetapi juga diharapkan untuk memerintah mengikut syariat Islam. Ulama berperanan dalam mengeluarkan fatwa. Ulama juga memberikan pendapat berkenaan undang-undang. Ulama juga memainkan peranan penting dalam pentadbiran demi keadilan. Gubernur atau juga dikenali sebagai Bey bertanggungjawab menjaga ketenteraman pada setiap wilayah. Gubernur juga bertanggungjawab mengutip cukai dalam setiap wilayahnya yang ditakluki. Masjid berperanan sebagai pusat beribadat. Masjid juga sebagai tempat bermusyawarah. Masjid juga sebagai tempat kegiatan sosial dan juga tempat dakwah dan madrasah. Selain itu, masjid juga sebagai pusat latihan dan juga mengatur strategi peperangan. Faktor kejatuhan Empayar Osmaniyah. Teknologi kejuruteraan yang ketinggalan berbanding dengan kuasa-kuasa barat yang lain sehingga kalah dalam peperangan. Kemerosotan ekonomi dan juga beban hutang negara yang terlalu tinggi. Wujudnya gerakan yang menuntut kemerdekaan daripada wilayah-wilayah yang menyebabkan negara tidak stabil. Kelemahan sistem pendidikan menyebabkan kekurangan tenaga mahir untuk membangunkan negara. Persaingan politik dalam istana dan juga perebutan dalam kalangan putera-putera raja untuk mendapatkan kuasa dan juga tahta. Kesimpulan. Kita hendaklah sentiasa memperbanyak penerokaan ilmu agar mampu bersaing di peringkat antarabangsa. Kita hendaklah memilih pemimpin yang berwibawa supaya urusan pentadbiran berjalan dengan lancar. Kita hendaklah sentiasa menghayati semangat cinta akan negara, agar rela berkorban mempertahankannya daripada ancaman luar. Kita hendaklah sentiasa berpegang pada ajaran Islam supaya diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hendaklah menolak campur tangan asing untuk menjaga kedaulatan negara.